yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurniaan anugerah cahaya dan bermanfaat kepada mereka di dunia dan akhirat kepada kita semua dengan berkat dan rahsia Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sama-sama bacakan niat menuntut ilmu. Saya akan bacakan di beberapa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء والدعاء والهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا في علوم الآخرة والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ويسر لنا أمورنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما أهله. الحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnianya anugerah rahmat taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita dapat berhimpun pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bermuzakarah dan berkongsi ilmu mengenai bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah semata-mata kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri kita, yang mana kekuatan itu bukan kita yang menciptakannya, tetapi Allah yang menciptakannya. Dan Allah yang meletakkan dalam diri kita untuk berhimpun, untuk duduk di dalam majlis ini, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cahaya yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, sehingga keinginan itu Allah letakkan di dalam sayur kita, membuatkan dan menjadikan anggota badan kita ingin hadir di dalam majlis ilmu ini. Dan menuntut ilmu adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelepasan dan tidak ada keuzuran yang diperolehi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kewajipan yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia duduk dalam suatu pendalaman, dia duduk dalam hutan belantara yang jauh daripada ulama, ya, dan ulama juga tidak sampai kepada mereka mempunyai keuzuran untuk tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang duduk dalam hutan juga, jika mereka mempunyai jalan untuk mereka keluar dari hutan, untuk mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, juga wajib ke atas mereka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seseorang itu melepas
dirinya daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan bahawa saya takut kalau saya menuntut ilmu nanti saya akan mengetahui perkara-perkara yang wajib yang menyebabkan saya menjadi fardu ke atas saya untuk mengamalkannya, dan saya pula takut untuk mengetahui perkara-perkara yang haram yang apabila mengetahuinya wajib saya meninggalkannya. Saya takut kalau saya tidak mengamalkan dengan ilmu saya, maka saya akan diancam dengan azab dan juga siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mengamalkan dengan ilmu yang dimiliki. Kerana sabda Rasulullah SAW, seorang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka sebelum daripada penyembah berhala lagi. Dan berapa banyak lagi ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka, maka kecelakaan ataupun kebinasaan mereka itu lebih besar daripada orang-orang yang jahil yang tidak mempunyai ilmu. Maka seorang yang mempunyai kefahaman yang salah kepada hadis-hadis yang seperti ini menyangka bahawa menjadi jahil itu adalah lebih baik daripada menjadi orang yang berilmu, sehingga dia menyangka dengan kefahaman yang salah bahawa menjadi jahil itu lebih afdal daripada menjadi ahli ilmu. Ini adalah terpisah besar daripada kefahaman yang benar daripada hadis-hadis yang memberi ancaman kepada mereka yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu mereka, sehingga dia mempunyai kefahaman bahawa saya menjadi jahil adalah lebih baik daripada menjadi ahli ilmu. Kerana ahli ilmu apabila dia mempunyai ilmu dan tidak mengamalkan ilmu dia, azabnya lebih besar, dia kata, siksaannya lebih besar. Memang benar dalam perkara amal, seseorang yang berilmu itu perhitungannya adalah lebih berat daripada orang yang jahil daripada segi amal. Tetapi daripada segi meninggalkan ilmu itu, seseorang yang jahil itu perhitungannya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua aspek yang perlu dipahami benar-benar. Satu aspek seorang yang meninggalkan ilmu, dan aspek yang kedua adalah meninggalkan amal. Yang dibicarakan dalam hadis-hadis tadi adalah ancaman kepada mereka yang meninggalkan amal. Mereka mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka ancamannya sedemikian. Maka seorang yang tidak berilmu, mereka mengatakan saya takut untuk menjadi orang yang berilmu, dan nanti kalau saya berilmu, nanti saya tidak mengamalkan ini, wajib saya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Lebih baik saya stay macam ini, lebih baik saya berdiam seperti seorang yang jahil, tidak mengetahui. Apabila jahil, tidak ada ancaman, tidak ada azab. Maka Imam adalah Ibnu Abi Al-Haddad mengatakan ini jauh terpisah daripada kefahaman yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seorang jahil lebih afdal daripada seorang alim? Maka seorang yang meninggalkan ilmu, seorang yang meninggalkan majlis ilmu, perhitungannya lebih besar, lebih berat di hadapan Allah daripada orang yang meninggalkan amal, yang memiliki ilmu. Maka di situ kita perlu bezakan antara orang yang meninggalkan ilmu dan yang meninggalkan amal. Ada ancaman dan juga azab yang Allah SWT berikan, yang Rasulullah berikan kepada mereka yang meninggalkan ilmu, dan juga ada azab yang diberikan untuk mereka yang meninggalkan amal. Mereka berilmu tetapi meninggalkan amalan. Tapi ulama mengatakan perlu difahami benar-benar perhisaban dan juga perhitungan azab adalah lebih besar, lebih berat di sisi Allah SWT pada orang yang jahil, meninggalkan ilmu, meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan berdampingan dengan orang-orang yang berilmu, dengan ahli ilmu untuk mendapatkan ilmu daripada mereka, bertanya mengenai ilmu kepada mereka, meninggalkan segalanya kerana takut untuk menjadi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka Imam Ibnu Al-Haddad mengingatkan kita bahawa seorang yang meninggalkan ilmu dan majlis ilmu itu lebih besar dan lebih berat. Jangan sampai dia fikir bahawa dia tidak berilmu itu adalah suatu kemuzuran, suatu alasan, suatu kelepasan kepadanya daripada segala tanggungjawab untuk beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas fardu.
faridatun ala kulli muslim wa muslimah, fardu ke atas setiap orang mukmin yang lelaki dan perempuan. Dan fardu di situ adalah fardu ain, untuk mengetahui ilmu yang wajib kita pelajari. Dan Al-Ghazali rahmatullah alaihi telah mengatakan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari, yang mana di dalamnya, dalam kitab ini terkandung ketiga-tiga ilmu tersebut, yaitu ilmu tauhid yang dengannya akidah kita sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ilmu fiqh, yaitu ilmu syariat yang dengannya ibadah kita sahih kepada Allah. Wudu kita, sembahyang kita, mandi wajib kita, puasa kita sahih berdasarkan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, dan fiqh yang telah diistimbat oleh para ulama fuqaha yang kita beramal dengannya sesuai dengan mereka faham daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, iaitu ilmu ihsan, iaitu ilmu yang berkenaan dengan kerohanian dan juga kebatinan manusia, sesuatu yang menentu mengenai roh, mengenai hati, mengenai nafsu, bagaimana untuk berinteraksi dengannya, dan perkara yang berbentuk dalaman kebatinan kerohanian, sehingga seseorang itu mencapai maqam ihsan. Itu semuanya terkandung dalam ilmu tasawuf, yang dengannya seseorang dapat mengetahui apakah penyakit-penyakit hati dan bagaimana rawatan kepada penyakit-penyakit hati tersebut, dan dengan ilmu tasawuf supaya dia mengetahui bagaimana hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya, yang selayaknya, bagaimana adab hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiga ilmu tersebut seperti mana yang telah diambil daripada hadis Jibril. Hadis Jibril yang mengatakan apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan. Jibril alaihissalam telah menjelma menjadi lelaki, berjumpa dengan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat untuk mengajarkan kepada kita apakah rukun agama. Ketiga-tiga itu, iman, Islam, ihsan, itulah ilmu akidah, itulah ilmu fiqh. Dan ketiga adalah ilmu tasawuf. Iman mewakili akidah, Islam itulah ilmu fiqh, dan juga ihsan adalah ilmu tasawuf. Maka ketiga-tiga ini adalah melengkapkan seseorang dalam perjalanannya beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tidak dilengkapkan, maka masih belum lengkap lagi perjalanannya dalam melengkapkan rukun agama, dan menuju Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, masih belum sempurna, masih belum lengkap. Dan ketiga-tiga itu dipelajari dengan berpadu, bukannya dipisah-pisahkan. Jika seorang belajar fiqh tapi meninggalkan tasawuf, maka tidak lengkap. Jika seseorang mempelajari tasawuf tidak mempelajari fiqh dan juga akidah, maka belum lagi lengkap agamanya. Maka ini perlu diselarikan, ia perlu difahami dan dihayati secara bersepadu, secara integriti antara ini, tidak berpisah-pisah, tidak diasing-asingkan ketiga-tiga ilmu tersebut. Seseorang itu mengalami kecelaruan dalam ilmunya apabila dia dipisahkan ketiga-tiga ilmu tersebut. Dan ini apa yang berlaku dalam beberapa puluh tahun yang kebelakangan ini, apabila sistem pendidikan seluruh dunia berada di atas tata cara yang sama seperti yang dikenalkan oleh Barat, sehingga ilmu agama itu pun ditapis dan disaring dan diletakkan silibus-silibus yang tertentu, menyebabkan ilmu kita terhad kepada mencapai kepada sesuatu yang menjadi hakikat, yang menjadi intipati dan juga saripati kepada agama kita. Maka ilmu tersebut dapat diperolehi dengan cara tradisional, dengan cara klasik, dengan cara bersanad, dengan yang didapati oleh ulama-ulama pondok yang mempunyai sanad keilmuan mereka. Maka ini menyimpan ilmu tersebut. Tanpa sanad, maka seseorang akan mengambil ilmu sejemput sana dan sejemput sini, dan mereka menghilangkan kepada kita tanpa kita dapat memahami intipati daripada agama tersebut. Maka ini sepatutnya tidak dipelajari secara berasingan. Kalau tidak, dia tidak akan membentuk satu sistem pemikiran dalam memahami akidah kita, dalam memahami ibadah kita.
yang mana setiap ibadah kita mempunyai tauhid. Dan di situ ada juga tasawuf. Soalan yang tidak mempunyai tauhid dan juga tasawuf, maka ibadahnya menjadi hanya zahir sahaja, hanya menjadi rukun sahaja, hanya rukun sujud, hanya zahir. Tidak ada khusyuk di dalamnya, tidak ada kefahaman akidah yang benar. Maka ini yang perlu disepadukan dalam setiap perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulakan dengan bab tauhid. Kita sampai pada pembahasan ke-21. Pada 2 minggu yang lepas kita telah membicarakan mengenai zat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan kita masih berbicara mengenai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah nyatakan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dicapai bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana dirinya. Tetapi kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada asma, daripada nama-nama Allah yang indah, daripada perbuatan, daripada af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu perbicaraan kita mengenai zat Allah Subhanahu Wa Taala di sini bukan bagaimana bentuk Allah, bagaimana rupa Allah, bukan bagaimana segi ataupun penjuru ataupun jarak ataupun warna, ruang, tempat. Kerana Allah SWT adalah zat yang wujud tanpa tempat, yang wujud tanpa ruang, yang wujud tanpa terhad masa, yang wujud tanpa jarak, tanpa bentuk, tanpa segi, tanpa penjuru, tanpa arah, tanpa warna, tanpa rasa. Zat yang tidak dapat dibayangkan, diimajinasikan, tetapi kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu Wa Taala terjadikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan, yang Allah manifestasikan di alam ini. Sehingga kita lihat perubahan, dan juga perjalanan dan juga pusingan alam ini. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berpaling dan menghadap, di situ wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah letakkan yang pernah lewat sebelum ini apa yang dimaksudkan dengan wajah Allah di situ. Itu antaranya adalah maknanya sifat dan juga perbuatan kesan daripada sifat Allah. Di situ kita lihat hari ini kita membicarakan mengenai wa khalaqal mauta ay fid dunya wal hayata ay fid dunya wa fil akhirah. Zat yang menciptakan kematian, yakni di dunia dan kehidupan, yakni di dunia dan di akhirat. Allah yang menciptakan kematian, dan Allah yang menciptakan kehidupan. Hayat dan juga maut adalah dua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Ini tidak tercipta dengan sendiri, dan ini bukan sesuatu yang tidak ada atau tidak wujud. Ini adalah sesuatu yang wujud. Maut itu sendiri adalah suatu makhluk Allah SWT. Dan hayat, kehidupan, itu juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Ini bukan sesuatu yang ekstrak, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata, yang diciptakan oleh Allah SWT. Daripada tidak ada kepada ada, daripada tidak wujud kepada wujud. Itu makhluk yang bernama Al-Maut dan makhluk yang bernama Al-Hayat. Dan kita berhubungan antara salah satu daripadanya. Kita berhubungan dengan Al-Maut ataupun kita berhubungan dengan Al-Hayat. Dan ada pun kita masih hidup di atas dunia ini, maka hubungan kita adalah Al-Hayat. Itulah perbuatan Allah SWT yang Allah SWT sedang melakukan sekarang ini. Jika seseorang lalu bertanya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini, apakah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah sedang menghidupkan aku, Allah sedang memperhayatkan aku. Itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik dan setiap masa sibuk dengan urusannya. Dalam surah Al-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap detik dan setiap masa Allah sibuk dengan urusannya. Apakah yang dimaksudkan dengan sibuk?
Bila setiap masa dan setiap detik Allah Subhanahu Wa Taala mematikan, membinasakan dan menciptakan. Dan surah yang sama, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berada di atas muka bumi ini, yang berada di alam ini adalah fana. Apakah fana? Binasa, perish. Maka sifat hakikat kita adalah binasa. Kita ini adalah, hakikat kita adalah tidak wujud. Tetapi kita masih wujud di atas dunia ini adalah kerana Allah izinkan untuk wujud. Maka yang mengizinkan itu, perbuatan mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengizinkan untuk wujud, mengizinkan untuk memiliki hayat. Maka perbuatan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini tidak terpisah yang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi kita. Apa yang difikirkan kita, kita ada berapa banyak darah, kandungan darah yang dipam oleh jantung kita setiap kali injak, setiap kali pam yang menarik dan menghantar sampai ke seluruh badan. Yang sekali pam darah jantung menghantar semula tidak mengambil masa lebih daripada 1 saat. Tidak sampai 1 saat kerja jantung itu dipam darah dan menghantar semula ke seluruh badan. Ini semua degupan jantung itu dan injapan jantung itu semuanya adalah kerja Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menghembuskan nafas kita, yang menarikkan nafas kita, itu hakikatnya Allah yang menghembuskan kita, yang menafaskan kita, sehingga kita mempunyai hayat apabila kita menarik nafas, dan kita mempunyai kelegaan apabila kita menghembuskan nafas. Itu semua kerja Allah. Kita jangan sampai terfikir bahawa itu adalah kerja kita, itu adalah asbab kita. Tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelipan mata kita, degupan jantung kita bukan di dalam kontrol kita, bukan dalam kawalan kita. Pengaliran darah dalam badan kita bukan kawalan kita. Siapa yang mengawal? Siapa yang mengalirkan? Adakah di antara kita yang boleh kontrol kawalan darahnya? Dia menghentikan darahnya? Tidak. Degupan jantung dia, cukup dikawal degupan jantung dia. Berikan sekejap degupan jantung dia. Itu semua adalah dalam pemerintahan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya termasuk dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil perkara Israel, Israfil, sangka kala, trompet sangka kala, yang begitu besar sekali. Alam cakrawala, besar-besar makhluk sehingga sekecil-kecil makhluk semua dalam pentadbiran dan pemerintahan Allah. Dan Allah dalam mengawal sekecil-kecil makhluk, Allah tidak mengabaikan sebesar-besar makhluk. Allah dalam mengawal sebesar-besar makhluk, tidak pula sampai mengabaikan sekecil-kecil makhluk. Semua yang berjalan, degupan jantung semua, tapak kaki semua apabila berjalan ada tapak kaki yang keluar. Untuk saintis ada desibel yang keluar. Ukuran daripada bunyi adalah desibel. Dan ada ukuran desibel daripada tapak kaki nyamuk. Kita mungkin tidak dengar, tapi ini didengari oleh Allah SWT. Segalanya dari Allah SWT. Jadi perbuatan mengawal darah kita, degupan jantung kita itu perbuatan siapa? Itu Allah SWT. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, kamu mencari Allah. Kamu mencari Allah. Di mana kamu boleh mencari Allah? Allah kata tidak jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri kamu, dalam diri kamu wahai insan, dan diri kamu wahai manusia, afala tubsirun. Adakah kamu tidak memperhatikan? Adakah kamu tidak merenung? Adakah kamu tidak memikirkan, tidak melihat, tidak memandang? Dalam diri kamu boleh jumpa Allah. Abadi utulubni wajidni wajadta kulla syai' wa in futani fadaka kulla syai'. Wahai hambaku, cari aku wahai hambaku. Jika kamu cari aku, kamu akan jumpa aku.
Dan jika kamu jumpa aku, kamu jumpa segala-galanya. Dan jika kamu tidak jumpa dengan aku, kamu tertutup dari segala-galanya. Dicari Allah. Kerana Allah ciptakan kita untuk mencari Allah, untuk kenal Allah, untuk mencapai ma'rifatullah. Telah kita katakan sebelum ini, roh kita itu secara asalnya adalah ma'rifatullah. Secara asal, hakikat roh kita mengenal Allah, memandang Allah, melihat Allah, berdialog dengan Allah, mengakui ketuhanan Allah, mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bala syahidana, semua kita mengakui, roh kita mengakui ketika di alam alastu bi rabbikum. Roh kita semua berkumpul, berhimpun. Kepada rohnya Nabi Adam AS, yang terakhir nanti akan keluar sebelum hari kiamat. Semua berhimpun dan mengakui dan mengiktiraf Allah SWT sebagai Tuhan kita. Syahidina alastu bi rabbikum, kata Allah. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran, bagaimana kita berdialog, roh kita berdialog dengan Allah. Nah, saya tuan-tuan dan puan-puan, berdialog, melihat zat yang maha indah, bercakap dengan yang maha indah, mendengar kalam yang maha indah, dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan daripada zat yang maha agung, dan menjawab semua. Bermakna roh kita telah faham kalam, roh kita telah faham perkataan, roh kita telah faham ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, roh kita telah mencapai ma'rifatullah, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal hakikat diri kita. Hakikat diri, roh itu hakikat diri kita. Bila kita kata diri, di mana diri kita? Ada tangan kita diri, ada tangan kiri kita diri kita, kepala kita diri kita, kaki kita diri kita, kalau ada dalam kita, namanya roh. Itu hakikat diri kita. Hakikat diri yang perlu dikembalikan semula ke tempat asalnya, sarang asalnya, biar diterbang masuk ke asal sarangnya, itu ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan dan seawal-awal agama itu adalah mengenali Rabb, mengenali Allah. Jika di dunia tidak jumpa jalan untuk kenal Allah, maka sesat jalannya. Jika di dunia ini tidak kenal Allah, tidak jumpa jalan untuk kenal Allah, maka dia sesat kerana dia jahil mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenal diri kita sendiri, dari mana asal roh kita. Kerana itu tanda pertama daripada mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu wahai insan. Lihat dalam diri kamu, pandang dalam diri kamu, apa yang berada dalam diri kamu. Kita telah katakan bahawa manusia itu 5 elemen, tapi mata kasar manusia hanya melihat elemen yang zahir sahaja, dan itu hanya mewakili 1 elemen daripada manusia. Ada 4 elemen penting yang lain yang perlu berinteraksi, yang perlu bermuamalah, yang dia perlu deal dengannya, iaitu roh, akal, hati, dan juga nafsu. Mendengar pertanyaan Allah, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Maka kita semua dengan senada mengatakan bala syahidana, bahkan kami menyaksikan wahai Allah, kami menyaksikan. Kenapa kita kata menyaksikan? Kerana di situ memang makam musyahadah, roh kita menyaksikan Allah. Dan itu kita tidak kata bala iktarafna, bahkan kami memperakuinya, ataupun bahkan kami mengiktirafnya. Kerana iktiraf dan pengakuan itu boleh dilakukan tanpa penyaksian depan-depan, tetapi syahadah ataupun penyaksian itu apabila dia diambil penyaksian, apabila seorang menyaksikan sesuatu, seorang yang menjadi saksi kepada suatu kes, suatu perlakuan, bermakna dia tengok depan mata kepada dia, dia menjadi saksi kepada suatu perbuatan, suatu
Dia lihat, dia pandang, dia faham, dia tahu apa yang terjadi. Kerana itu roh kita kata bala syahidana. Kita tak kata bahkan kami mengetahui, bahkan kami meyakini kita. Syahidana. Di situ kan makam musyahadah, makam menyaksikan. Sebab itu apabila seseorang itu dilahirkan di atas dunia ini, Allah ciptakan kita, Allah memberi hayat kepada kita dalam bentuk jasad, dalam bentuk zahir. Dan apabila ditiupkan roh kita yang merupakan hakikat diri kita ke dalam jasad kita, ke dalam satu kenderaan baru, tunggangan baru untuk roh. Dan sebelum itu roh dan tunggangan itu dalam rahim ibu, dalam rahim ibu. Kemudian dipindahkan ke alam ini, ke alam yang ketiga. Maka sekali syahadat itu diambil dengan perkataan yang sama, tanpa perubahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi syahadat diambil, penyaksian. Dalam Islam, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Tak sah Islam seseorang tanpa syahadat. Kenapa dia ambil syahadat, penyaksian? Adakah manusia pernah melihat Allah? Adakah manusia pernah menyaksikan Allah? Naam, naam. Telah diingatkan dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidina. Kamu lahir di atas dunia itu hanya penyaksian ulangan, kerana roh itu diperbadankan dalam jasad yang baru. Sebelum ini roh kamu hanya menjadi hakikat diri kamu di alam kamu. Tapi kamu sekarang sudah ada tunggangan, kamu ada kenderaan. Maka sekali lagi ulang di alam ini. Maka kali itu kita tak kata a'lamu ataupun ada yang kanun, saya yakin tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita tidak bersyahadat yang mengatakan saya benar-benar mengetahui tidak ada Tuhan melainkan Allah, ataupun saya beriktiraf, ataupun saya mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak syahadah, aku menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kerana ianya adalah satu keulangan di mana yang kita telah lakukan di alam roh dahulu. Dan hari ini kita untuk mencapaikan hakikat syahadah itu di sini di dunia ini. Semua perintah-perintah Allah seperti terkandung dalam syahadah itu. Dan pertanyaan timbul di situ, baik kita menyaksikan Allah, dan bagaimana dengan Rasulullah SAW juga memberikan perkataan yang sama, wa asyhadu anna Rasulullah. Saya menyaksikan bahawa Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Nah, penyaksian itu bukan mata dengan mata, baru sah penyaksiannya, baru benar penyaksiannya. Maka di situ Allama Bajuri mengatakan dalam kitab Aqidah, kitab Tauhid, bahawa seluruh roh manusia pernah berjumpa dengan roh Nabi Muhammad SAW, yang kenabian dan juga kerasulannya adalah sejak daripada alam roh. Rohnya telah pun menyuruh kepada seluruh manusia, pada seluruh manusia untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila roh kita telah berjumpa dengan Zat Allah yang Maha Indah, telah berjumpa dengan Rasulullah SAW, rohnya yang sempurna, sesempurna roh dan sesempurna makhluk kita Allah Subhanahu Wa Taala dalam roh Nabi Muhammad SAW dan dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ, di sini, di dunia sekali lagi kita mengambil penyaksian kerana tidak ada Tuhan melainkan Allah, kerana roh kita pernah menyaksikan Allah, dan penyaksian ke atas kerasulan dan dikenal kenabian Nabi Muhammad SAW, di atas perjumpaan roh kita dengan roh Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah disyarahkan dalam Jawharatul Tauhid oleh Allama Bajuri, Mufti ataupun Syekhul Azhar 150 tahun yang lepas. Adalah ulama besar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, telah mengatakan bahawa seluruh Nabi-Nabi adalah menjadi naib kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran surah Ali Imran telah merakamkan penyaksian oleh seluruh roh para Nabi dan juga para Rasul
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di alam roh dahulu, ketika di alam roh, bukan di alam dunia. Di alam roh, Al-Quran surah Al-Imran telah menyatakan perjanjian antara Allah dan seluruh para Rasul, dan jika apabila kamu dilahirkan pada zaman kerasulan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu wajib membantu agamanya, kamu wajib mendukung syariatnya. Maka mereka semua berikrar di hadapan Allah, berjanji di hadapan Allah, jika kami mencapai zaman Rasulullah Muhammad SAW, hidup pada zamannya, kami akan membantu. Dan mereka dihantar pada zaman masing-masing. Setiap Nabi dihantar pada zaman masing-masing sebagai naib Rasulullah. Daripada alam roh, semua roh daripada umat-umat yang terdahulu juga mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi-Nabi yang terdahulu menolong dan membantu Rasulullah dalam mengingatkan mereka semula untuk tidak menyekutukan Allah, untuk mentauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begini bagaimana alam pemikiran Islam kita terhadap peranan para anbiya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini worldview yang mencorak alam pemikiran umat Islam. Inilah pemikiran yang benar. Seperti kita, sehingga kita faham kedudukan Nabi kita dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan jalan-jalan makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi Musa dan Nabi Isa hidup pada zaman aku, tapi tidak beriman dengan agama yang aku bawa, tidak membawa syariat yang aku bawakan, maka mereka juga tidak akan terlepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu hal keadaan para Nabi, bagaimana kita yang memang wajib untuk mentaati? Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib menuruti segala perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian bagaimana Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman dengan meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpatukan ajaran Al-Quran dan bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil telah dimasukkan dengan Al-Quran, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi Nabi Isa akan turun di akhir zaman dengan membawa ajaran Al-Quran yang meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan bernikah dengan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu, apabila roh itu telah diperbadankan dalam jasad kita, maka kecenderungan dan fitrah kita berkaitan kepada perkara yang indah, perkara yang cantik, perkara yang sempurna, alunan suara yang indah, dengan panorama atau scenery yang indah. Kerana apa? Kerana pengalaman roh itu sendiri yang pernah melihat dan menyaksikan zat yang maha indah, mendengar suara zat yang maha indah, pernah melihat Rasulullah SAW, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya adalah tersimpan dalam setiap roh manusia. Suatu rahsia yang tersimpan dalam setiap manusia, suatu cheat code yang perlu dikeluarkan semula. Dan untuk dikeluarkan bukan password, dan password itu adalah ilmu seperti ini yang mengenalkan kita semula kepada hakikat diri kita, pada hakikat alam, kepada Rasulullah SAW. Itu kita belajar syama'in, kita Rasulullah SAW pada alam. Dengan setiap dalam diri manusia ciptakan kesempurnaan, keindahan, kecantikan dan akhlak, dan segalanya terkandung dalam diri Rasulullah SAW. Gagalnya kita mengenalkan perkara tersebut kepada non-Muslim, sedangkan mereka tidak kenal kepada Rasulullah SAW. Padahal sudah ada dalam diri mereka cipta tersebut, cipta Muhammad sudah dikeluarkan. Roh mereka sudah ada pengalaman perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita kenalkan kepada mereka akhlak Rasulullah SAW, pribadi Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati mereka terbuka dengan cahaya Muhammadiyah, jika mereka ingin ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW,
yang Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia, siapakah Rabb yang kita sembah, siapakah Rabb yang ciptakan kita, yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Dan pengarang di sini menyebutkan Allah Ta'ala menciptakan maut kemudian kehidupan. Kenapa pengarang menyebut maut dahulu kemudian kehidupan? Yang pertama kerana ingin mengikut tertib yang telah disusun oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mulk Allah SWT berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah Zat yang menciptakan maut dan menciptakan hayat, kehidupan dan juga cobaan untuk kamu wahai manusia. Ayyukum ahsanu amala, untuk tes kamu, untuk lihat daripada kamu siapakah di antara kamu yang terbaik amalan. Ahsanu amala, yang paling terbaik amalannya. Maka pengarang mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah SWT dan memuliakan apa yang dikemuliakan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, menciptakan kematian dan juga kehidupan. Dan hikmah daripada disebut al-maut dahulu, dan kerana manusia ini asalnya adalah tidak ada, asalnya maut tidak ada, tidak wujud. Kemudian Allah SWT yang memperhayatkan kita, memperhayatkan. Jadi kita sekarang ini ada konteks lagi, ada hubungan dengan memperhayatkan. Kerana bukan Allah SWT kita dan antara biarkan hidup dengan sendiri, independence, bebas, merdeka daripada sebarang kontrol dan kawalan daripada Allah SWT. Tidak ada manusia yang bebas terus daripada Allah SWT. Setiap manusia, setiap saat dan detik dia binasa, dan setiap itu Allah SWT ciptakan dia. Kerana begitu pantas sehingga dia tidak sedar bahawa diri dia hakikatnya adalah binasa, tapi diciptakan yang pantas oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, setiap yang berada di alam ini binasa, itu hakikatnya. Tapi kerana Allah ciptakan balik dengan begitu pantas setelah tidak ada, setelah binasa itu, sehingga manusia nampak ianya berterusan, persisten penciptaan dan juga kewujudannya. Di situ Allah Ta'ala sibuk dengan urusan diciptakan, mematikan. Itu pada dasar yang lebih mendalam, tapi pada dasar yang lebih mudah untuk difahami. Setiap minit berapa ribu orang yang Allah Ta'ala lahirkan di atas dunia ini, dan setiap minit berapa ramai orang yang Allah SWT tarik nyawa mereka, berapa orang yang mati, berapa orang yang hidup, berapa bayi yang dilahirkan dalam satu minit seluruh dunia. Statistik beribu bayi dilahirkan setiap minit, dan beribu manusia mati dalam saat yang sama. Berapa ribu manusia yang mati dalam saat yang sama, setiap saat. Dan setiap saat ada beribu manusia yang baru lahir dalam dunia ini. Begitu bagaimana Allah SWT menciptakan kehidupan dan kematian pada konsep yang lebih mudah untuk difahami daripada konsep fana dan juga konsep penciptaan semula tadi. Dan Allah SWT mendahulukan maut dahulu kemudian hayat dalam surah Al-Mulk. Kerana manusia ini diciptakan dunia untuk maut. Setelah daripada itu hayat, dan hayat itu adalah hayat yang hakiki. Allah ingin menerangkan bahawa kehidupan kita setelah maut itulah kehidupan kita hakiki, bukan hayat sebelum maut. Tapi hayat kita setelah maut itulah hayat kita yang hakiki. Maka Allah Ta'ala letakkan hayat setelah daripada maut. Alladhi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan maut dan juga hayat kehidupan. Manakala kehidupan kita di dunia ini worldview yang benar, seperti mana yang telah dijelaskan Al-Quran, dia seperti fata morgana, bayang-bayang, dia seperti sedang gurau, permainan. Sayyidina Ali menerangkan dengan lebih eloquent, mengatakan kita ini dalam mimpi sebenarnya, dalam mimpi. Ada yang mimpi dia pakai PM, ada yang mimpi dia pakai Alphard, ada yang mimpi dia pakai kancil, ada yang mimpi dia pakai Viva, ada yang mimpi dia
kecil, ada mimpi dalam akaun dia ada 10 digit, ada 6 digit, ada 5 digit, ada yang dalam akaun dia ada 1 digit ataupun 2 digit. Macam-macam yang orang mimpi mengigau yang melihat dalam dirinya. Dan Sayyidina Ali mengatakan, bila dia akan terjaga daripada tidurnya, ila matu intabahu, apabila malaikat maut merentak nyawa daripada jasadnya, ketika itu dia akan tersedar daripada igauan. Subhanallah. Masa berlalu yang begitu pantas, tanpa kita sedari. Masa akan memakan, masa adalah seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Apa yang dia potong kita? Dia potong usia kita, sikit demi sikit. Setiap daripada detikan jarum jam itu menghampirkan kita kepada kematian, bukan menjauhkan. Setiap detikan mendekatkan kita. Bermakna baki usia itu semakin mendetik jarum jam, semakin sedikit. Itu bagaimana Allah SWT ciptakan manusia ini. Jika dia tidak menggunakan masanya dengan baik, maka dia akan menyadari bahawa dia telah terlupa banyak perkara yang dunia ini. Dan dia terlupa daripada tujuan yang diciptakan oleh Allah SWT. Dia terlupa daripada merealisasikan motif sebenar Allah SWT wujudkan dia di atas dunia ini. Daripada tidak wujud, Allah wujudkan di atas dunia ini sebagai satu jambatan dan lintasan untuk kita menuju ke alam akhirat yang tidak ada hari penghabisan, alam akhirat yang tidak ada hari penghujung. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Al-Quran mengatakan sesungguhnya kampung di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar, hayat yang hakiki. Law kanu ya'lamun, dan terbaiknya kalau kamu mengetahui perkara tersebut. Al-Quran mengatakan alangkah baiknya kalau kamu menyadari bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh tipu daya. Darul Ghurur, kehidupan yang penuh tipu daya. Dan kenapa Allah Ta'ala ciptakan maut dan kehidupan ini? Maut dan kehidupan, dia berluakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita tahu bahawa ini adalah tempat ujian kita. Maut, kehidupan, dan apa yang berada di antaranya adalah ujian. Sama ada kita senang atau dalam keadaan yang susah, dalam keadaan kita mudah atau dalam keadaan yang payah, semuanya adalah suatu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun adakah kita sabar dengan apa yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya adalah bentuk ujian. Bukan bermakna orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa kemiskinan itu sahaja dalam ujian. Tidak. Ujian yang dihadapi oleh orang kaya lebih besar lagi. Bagaimana dia berinteraksi dengan harta kekayaannya. Kerana itu adalah beban dan amanah yang lebih besar yang perlu ditanggungnya daripada berbanding dengan orang yang miskin. Seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala apabila diminta hartanya, dia kata, bismillah, tafadhal, ambil. Kamu mengurangkan amanah yang Allah SWT bebankan ke atas aku. Maka begini bagaimana alam pemikiran yang Islam mengajarkan kepada kita melihat bahawa dunia ini adalah sebagai sebuah examination, tempat ujian, tempat peperiksaan, dewan peperiksaan. Dan yang menguji kita adalah Allah. Yang menguji kita Allah. Yang beri kita exam adalah Allah. Pengawas peperiksaan apabila masa tamat, mereka adalah malaikat maut. Pengawas semasa peperiksaan itu adalah malaikat orang ahli yang sentiasa mencatat amalan kita, yang sentiasa berlegar dengan kita. Di pengawas yang akan ambil daripada kertas peperiksaan apabila masa tamat, sama ada kita jawab penuh ataupun tidak, sama ada kita sudah siapkan penuh ataupun tidak. Itu malaikat Israel, malaikatul maut.
yang akan rentak nyawa manusia, sama ada kita sudah bersedia ketika itu atau belum. Sudah sedia menghadapi kematian ataupun belum sedia menghadapinya, malaikat maut tidak akan melambatkan satu saat dan tidak mencepatkan satu saat apabila ajal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tiba kepadanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba, mereka tidak akan melambatkan satu saat, tidak cepatkan satu saat. Sama ada kamu sedia atau tidak sedia, sudah siap persiapan ataupun belum, akan ditarik nyawa kamu. Dan ini boleh berlaku pada kita pada masa. Tidak seperti yang telah tua baru Allah nak ambil. Tidak. Allah Ta'ala tak tetapkan seorang kena tua dahulu baru mati, tidak. Dan umur manusia ini macam pokok kelapa. Pokok kelapa yang tua pun gugur, yang muda pun jatuh, bunga dia pun jatuh, putih dia pun jatuh, semua jatuh. Tak kira putih ke bunga ke kelapa muda ke kelapa tua, semuanya gugur. Begitu umur manusia. Berjadi ketika bayi dia meninggal, berjadi ketika dia kanak-kanak, berjadi ketika remaja ataupun dewasa ataupun tua ataupun purbangga, kereta. Tertib ataupun susunan untuk datang ke dunia ini, untuk lahir ke dunia ini, Allah telah letak sistemnya, telah ditetapkan. Moyang kita datang dulu, barulah kita datuk. Datuk kita lahir, kemudian baru ayah kita lahir. Selepas ayah kita, barulah kita. Selepas kita, anak. Selepas anak kita, cucu. Selepas cucu kita lahir, cicit kita. Dia tak boleh terbalik. Tak boleh. Tidak ada siapa yang boleh langgar sistem. Tidak ada cicit yang lahir dulu, kemudian baru moyang datang kemudian. Tidak ada. Ataupun yang berlaku dalam sejarah dunia, cicit datang dulu, cicit yang lahir atas dunia itu, lepas beberapa puluh tahun baru mayang dia lahir. Ada pernah berlaku? Tidak pernah. Jadi susunan untuk datang ke dunia itu sistem Allah. Tapi untuk keluar dari dunia ini adalah tak letak sistem macam itu. Tak tetapkan moyang kita mati dulu baru datuk mati dulu baru ayah mati dulu baru kita. Tidak. Boleh jadi cicit dulu mati, barulah datuknya, barulah moyang. Boleh jadi anak meninggal dahulu, keluar dari dunia, barulah ayahnya keluar dari dunia, masuk ke alam barzakh. Dia adalah tak umur kita. Maka salah. Tidak bagi seorang mati kena bilang saya jatuh, bila dia nak meninggal baru saya beramal, baru saya beribadah, baru saya fokus pada Allah SWT, baru saya bertaubat. Saya tengah tunggu seru. Tidak. Takut tengah tunggu seru adalah rentak nyawa dari jasad dia, persiapan tak sempat nak buat. Bagaimana dia tak berhadapan dengan munkar nakir di alam barzakh? Bagaimana dengan pada mahsyar? Bagaimana dengan perhisaban di hadapan Allah? Bagaimana neraca mizan? Bagaimana titian sirat? Sebanyak alam ini tak dilepasi. Kalau kita ceritakan maut dan hayat sebagai ujian, sama ada seseorang itu dalam senang ataupun payah ataupun kesusahan, sama ada di musibah ataupun dalam kemewahan, dalam keseronokan, maka segalanya adalah ujian Allah SWT untuk melihatnya dekat dia syukur dengan nikmat yang Allah SWT berikan, hari-hari bersabar dengan musibah dan bencana ataupun kesusahan yang Allah SWT timpakan kepadanya. Dan kemudian Allah Ta'ala ceritakan ketaatan dan kemaksiatan. Dan ini juga adalah satu topik yang panjang untuk kita faham, dan kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Kita ceritakan ketaatan dan kemaksiatan. Maksiat juga diceritakan oleh Allah SWT. Jadi kita berfaham bagaimana adab kita dengan Allah SWT. Dan satu perbahasan topik yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan insyaAllah. Baik, kita sambung dalam bab fikah.
masih membicarakan mengenai fardu-fardu wudu. Fardu wudu yang keempat, Al-Rabi' masdu syai'in min basyaratil ra's, itu memasak sesuatu dari sebahagian kulit kepala dengan tangan atau dengan yang lain. Jadi batas bahagian kepala itu hingga bahagian kepala yang putih yang berhadapan lurus tepat di bahagian paling atas lingkaran di sekitar telinga, dan hingga tulang kepala hingga kelihatan, jika kelihatan nampak, bukan bahagian dalam otak. Atau mengusap rambut atau mengusap sehelai rambut sahaja yang berada di batas kepala. Yang rambut dalam batas kepala seumpama rambut tersebut tidak keluar dari arah turunnya dan terurainya, memanjang dari batas kepala. Jika rambut itu keluar dari arah turun dan terurainya, namun rambut itu tidak keluar dari selain arah turun dan terurainya tersebut, maka orang yang wudu boleh mengusap rambut yang tidak keluar di batas kepala ini sahaja. Yang dikatakan rukun atau fardu wudu yang keempat adalah mengusap kepala. Dia ada beberapa anggota yang wajib dalam wudu. Ada beberapa anggota, 5 atau 6? Ada beberapa anggota yang wajib. 2. Ada beberapa anggota. 5. Ada yang lain? Ada kaul lain? Ada beberapa anggota yang wajib. Yang wajib 4. Ada 4 anggota yang wajib dalam wudu, dan 3 daripadanya wajib dibasuh dan 1 daripadanya dengan usapan. Ada 4 anggota yang wajib dalam wudu, 3 daripadanya adalah dengan basuhan, dan yang terakhir yang 1 daripadanya adalah dengan usapan. Yang usapan itu adalah kepala. Apa beza basuhan dengan usapan? Basuhan adalah seorang yang membasuh anggota wudunya dan airnya belum mengalir walaupun 1 titis. Itu maksudnya adalah basuhan. Manakala usapan atau al-masah, ianya usapan tanpa perlu menitis walaupun 1 air, walaupun 1 titisan air. Tapi itu beza antara usapan dan juga basuhan. Dalam anggota wajib ada 1 sahaja anggota yang diusap, iaitu kepala. Tapi dalam anggota zahir yang lain yang sunat untuk diusap, ada 2 tambahan. Yang pertama, telinga juga usapan, tidak perlu menitis air daripadanya. Dan yang kedua adalah tengkuk, raqabah, itu juga usapan. Manakala anggota-anggota yang lain adalah basuhan yang ianya akan sah apabila air daripadanya walaupun air keluar daripada anggota tersebut walaupun 1 titis daripada air wudu tersebut. Maka seseorang yang mengambil wudu dengan semburan, katakan di dalam kenderaan atau dalam perjalanan safar, dia spray, itu dengan semburan air untuk mengambil wudu, dan dia kena pastikan untuk tangan dan juga anggota-anggota yang lain yang dibasuh, 3 yang lain, iaitu wajah, tangan dan juga kaki. Dia perlu pastikan ada air yang gugur jatuh daripada anggota tersebut. Jika dia hanya spray dan dirantaikan air tanpa 1 titis air pun mengalir keluar, maka tidak sah wudu. Dan ia tidak dipanggil al-ghusl. Kalau tidak ada air yang mengalir, dia masih dipanggil al-masah, iaitu musab itu hanya dibenarkan untuk kepala sahaja.
mengusap tidak perlu satu tetes air. Tapi soalan yang basuh muka, yang membasuh wajahnya dengan spray, kita pastikan ada air menipis. Biarkan satu tetes. Dia banyak sikit sampai dia ngam-ngam, dia sapu muka sahaja, tapi tidak ada titisan yang keluar. Tidak ada air yang keluar daripada wujudnya. Di mana bahagian kepala? Di sini di sini musannif mengatakan sama ada mengusap kepala itu dengan tangannya sendiri ataupun tangan orang lain. Sah. Jika seseorang balik tangannya dengan kain dan dibasahkan dan dilap, adakah sah? Tanpa menggunakan kulit tangannya, dia balut dengan kain ataupun dia balut dengan plastik. Kemudian dipasangkan, adakah sah? Maka ulama mengatakan sah wudhunya walaupun dipakai kain dan lapkan pada rambutnya, usapkan pada rambutnya. Baik, di manakah bahagian kepala yang wajib untuk diusap? Itu bahagian kepala daripada bahagian depan dari sekitar telinga, yang rambut yang kita nampak melingkari telinga, dan juga sini ke belakang, kebatasan yang terakhir daripada rambut. Ini semua dikira sebagai kepala. Ini semua dikira sebagai kepala. Adakah wajib untuk mengusap seluruh kepala? Tidak, tapi sunat. Cuma mazhab Maliki mengatakan wajib untuk mengusap semua kepala. Mazhab Hanafi mengatakan wajib sekurang-kurangnya 1/4 daripada kepala perlu diusap. Mazhab Syafi'i, walaupun 1/4 rambut dibasah sudah mencukupi. Walaupun 1/4 satu helai daripada rambut dibasahi sudah mencukupi. Jadi seseorang ada rambut, jika dikeluarkan satu saja, kemudian dibasahkan rambut itu saja, adakah sah? Sah usapan kepalanya. Tapi jangan buat macam tu lah. Lebihkan. Jadi untuk keluar, ulama mengatakan untuk keluar daripada khilaf, maka yang terbaik disunatkan untuk dibasuh semua sekali. Kalau yang wajib hanya satu helai, tapi ada mazhab yang mengatakan wajib basuh kepala supaya kita keluar daripada khilaf. Maka kita amalkan, kita surkan diwajibkan mazhab yang lain. Walaupun tidak wajib, tetapi dalam Syafi'i sunat untuk seseorang mengusap seluruh kepalanya. Kita akan tunjukkan bagaimana cara yang sunnah dalam mengusap kepala. Atau mengusap rambut atau mengusap selai rambut sahaja. Itu walaupun selai rambut. Dalam teks ada menyebutkan yang berada di batas kepala. Itu syarat usapan kepala. Rambut itu masih berada di dalam batasan kepala. Jika seseorang itu mempunyai rambut yang panjang dan dia ingin basuh ujung rambutnya sahaja yang terkeluar daripada batasan kepala, maka tidak sah usapan kepalanya. Jika rambutnya panjang, jika dia tak usap sedikit saja, dia kena pastikan rambut itu berada dalam kawasan kepala. Rambut yang panjang akan tekan daripada belakang, daripada depan sampai belakang. Maka mana-mana dia tarik daripada bahagian kepala, ini boleh diusap. Tapi sesuatu yang telah terkeluar daripada batasan kepala, katakan kepada pertengahan leher ataupun yang jatuh bahu, ini masuk yang bahagian sini saja. Maka di sini telah terkeluar daripada batasan kepala. Batasan kepala yang terakhir dan daripada sebuah ini batasan kepala. Orang mengatakan cara yang sunnah untuk mengusap kepala dan mengambil air dan yang lakukan yang sedemikian, dan kemudian daripada hadapan dan ditarik belakang. Jika rambutnya pendek, maka tutup dengan sekali. Dia ambil air yang lain, tarik sekali. Jika rambutnya panjang, maka disunatkan tarik kepada belakang dan tarik sampai ke depan.
Ustaz. Jika rambutnya panas. Jika rambutnya pendek, rambutnya halus, maka cukup dengan sekali saja. Dan dengan sekali saja merasakan semua. Ini cara yang sunat. Cara yang sunat dalam kita dapat kembali. Baik, jika seseorang botak, rambut tak ada, botak, licin, adakah wajib diusap kepala dia? Wajib diusap. Kalau botak dia satu, kalau rambut pun atas kepala dia, wajib. Bukan cukup syarat, memang wajib. Sebab usap kepala bukan bermakna usap rambut, usap kepala. Kalau rambut tak ada, maka kepala itu daging itu. Kalau ada tulang saja, tulang pun wajib basuh. Tapi kalau tulang pun tak ada, nampak otak, ada tak wajib basuh. Ini otak. Bagian dalam otak tak perlu basuh. Wajib bisa. Seorang yang lepas sa'i, Allahumma salli ala nafi'a, Allahumma salli ala nafi'a. Seorang yang tahallul dari umrah, dia menggunting, sunnah dia menggunting rambutnya, sunnah dia membotakkan kepadanya, dan wajib dia menggunting sedikit daripada rambutnya sebagai tahallul, sebagai kelepasan daripada ihram. Maka seseorang apabila dia botak, seseorang yang mendapat sunnah, maka lalukan misal cukup di atas kepalanya, walaupun rambutnya botak. Itu cukup syarat dilalukan. Tapi untuk dalam bahagian wudu, dia bukan cukup syarat, dia wajib dibotak. Wanita yang panjang, maka juga melakukan kesalahan yang sama. Mana kita katakan tadi, digabungkan dua tangan, dan juga sampai ke belakang, sampai had kepada yang paling akhir, menaikkan. Yang lebih daripada itu tak perlu basahkan semua. Apa yang berada di belakang kepala, kemudian tarik balik kepala, itu sahaja. Baik, yang kelima, membasuh. Yang kelima, fardu wudu yang kelima, membasuh dua kaki beserta dengan dua mata kaki dari setiap kaki. Tak boleh mata kaki atau sikutnya hilang. Mata kaki atau sikutnya hilang. Maka ukurannya harus dikira-kirakan ukuran mata kaki atau sikut itu pada bahagian kaki, yakni dari orang yang sepadan dengan baik. Yang kelima, membasuh dua kaki beserta dengan dua mata kaki. Apa yang dimasukkan dua mata kaki iaitu buku lagi. Buku lagi dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-ka'bu. Al-ka'b, ka'b dalam bahasa Arab maksudnya buku lagi. Pada asalnya dalam bahasa Arab, ka'b adalah bermaksud sesuatu yang tertonjol, sesuatu yang tersembul keluar. Sebab itu buku lagi itu disebut sebagai ka'b kerana ia satu tulang yang tersembul keluar, tertonjol. Kaabah kita perkataan Ka'b. Kenapa?
Kerana di dalam dunia ini tempat yang bermuda tersebut keluar seperti tanahnya termuncul itu adalah tanah di Kaabah. Dunia ini dulu ni lautan yang bermuda timbul sebagai tanah, sebagai daratan, tanah Kaabah pada itu peribahasa di seluruh dunia. Sehingga terjadi banjir yang besar sehingga memecahkan tanah yang besar daripada kepulauan yang pecah-pecah, sehingga Amerika dibawa ke sana, Afrika dibawa ke sini, Australia dibawa jauh ke sana, India dibawa jauh. Itu semua satu tanah, satu medan yang bermula dari Kaabah. Dan dalam Quran juga tidak ada disebut kawaid. Kedua adalah satu jamak mereka. Tidak ada yang disebut kawaid dan ada sesuatu yang tertuju kepada mereka tersebut. Di mana diterangkan Imam Bukhari dan hadis ini. Yang disebut keluar tak perlu diterangkan lebih detail sebab kita semua faham. Baik, masalah kepala tadi, jika seseorang lahir dengan dua kepala bagaimana? Satu badan, mana satu dia kena pusat atau dia berbuat undian atau dia gila-gila seluruh kepala ni asal kepala ni tak. Ada manusia lahir dengan satu badan, dua kepala. Bagaimana? Adakah itu besar kepalanya? Yang satu atau berdua-dua? Wajib basuh kedua-dua kepala, mengusap kedua kepala, basuh kedua-dua wajah. Begitu juga dengan kaki. Jika seseorang dilahirkan dengan 3 kaki atau 4 kaki, semua kaki wajib dibasuh. Dan batasannya adalah hingga ke buku dali. Dan di sini dimasukkan sekali dengan keterangan yang mengasukkan masalah bagaimana jika seseorang itu tidak ada buku dali. Maka semua sekali. Dan tidak disyaratkan pada mereka yang tersebut itu, iaitu ilmu mukallaf, menyatakan orang mukallaf, dan kerana hal ini diwajibkan mengulang solat atas orang yang telah melaksanakan solat yang membawa dia terkena najis, sementara dia tidak mengetahui najis itu di saat solat, atau seseorang melakukan solat dalam keadaan berhadas yang menyangka bahawa dirinya masih dalam keadaan suci. Dan musannif memasukkan masalah najis di sini untuk menerangkan mengenai ilmu taklif tadi, perintah bebanan hukum daripada Allah SWT ke atas al-mukallaf, orang yang dibebankan syariat Allah Ta'ala. Maka dia tidak terlepas, walaupun dia terlupa ataupun tidak sengaja dia sembahyang dalam keadaan najis terkena pada pakaiannya, setelah daripada solat dan melihat ada najis pada badannya, maka dia tidak terlepas daripada perintah untuk membersihkan najis tersebut dan mengulangi solat. Walaupun ketika solat itu dia menangkan dan yakin bahawa dia dalam keadaan suci, tapi selepas daripada salam, dia lihat tapak kaki dia tak cicak, maka dia perlu bersihkan dan ambil wudu. Tidak perlu wudu tak batal, bersihkan dan kemudian solat. Ada orang dia nampak dia pijak najis, dia ambil semula wudu. Terpijak najis bukan salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4, tidak dibincangkan. Selain daripada 4 ini tidak akan membatalkan wudu, tidak akan sama sekali. Jika ada orang tanya hidung kepada membatalkan wudu ataupun tidak, maka kita berbalik pada 4 perkara yang membatalkan wudu. Adakah termasuk pada 4 perkara tersebut? Jika tidak membatalkan wudu, maka darah keluar dari hidung tidak batal wudu. Terkena najis tidak batal wudu. Ini tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu.
Jika pakaian yang terkena, maka salatnya tadi tak sah, maka dia perlu bersihkan pakaian, dan juga tidak perlu mengambil wudu yang baru. Cuma pakaian yang sahaja dibersihkan di mana tempat terkena najis tersebut, tak perlu mengambil wudu baru. Khitabul taklif, iaitu perintah perubahan hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai suatu penghalang mencegah sahnya sesuatu, maka najis tersebut tergolong dalam kategori sesuatu yang dijadikan sebagai pencegah dan kecukupan untuk sahnya pelaksanaan solat. Maka najis pencegah itu merupakan hukum wadai, ketetapan Allah yang berkaitan dengan perintah langsung yang kekal, bukan hukum syar'i. Ada perbezaan di sini antara hukum wadai dengan hukum syar'i. Hukum syar'i iaitu hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti solat, hidup, solat, puasa, zakat. Tapi wadai sesuatu yang berkaitan dengan solat. Katakanlah perintahkan kita solat, tapi dalam masa yang sama apa-apa yang berkaitan dengan solat, berkaitan dengan najis, ulama Allah tak perintahkan dalam Al-Quran kita menjauhi kamu daripada najis ketika solat, begini dan begitu. Tapi ulama telah memperhatikannya dan mengeluarkan daripada fiqh, daripada hadis Rasulullah SAW. Di situ hukum wadai yang kita perlu laksana dan sempurnakan. Syarat-syarat wudu. Kita kata mana dalam hadis, mana ada dalam Quran, ada pasal syarat-syarat wudu ini semua. Maka itu adalah hukum wadai yang Al-Quran suruh kita ikut kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka adalah kamu bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak ketahui. Maka yang istifad hukum ini adalah para ulama, para fuqaha. Allah Ta'ala mengatakan, ta'atilah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada ulil amri minkum, dan mereka yang memegang otoriti. Maka yang memegang otoriti, jika dia pemerintah, maka kamu rakyat kamu perlu ikut kepada pemerintah. Dan jika dalam perkara ilmu, keilmuan, maka ada ahli ilmu yang memegang otoriti dalam ilmu yang kita perlu ikut kepada dia. Ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita ikutnya ulama dan ikutnya kita kepada fuqaha, bermakna kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutnya kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka silap jika seseorang mengatakan saya ingin ikut Allah dan juga hadis Rasulullah SAW, dia menghadis sahih sahaja. Sesuatu kesilapan. Dan seseorang itu tidak dapat memahami hukum kecuali ulama yang telah keluarkan, telah menapis daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah SAW. Seorang itu tidak dapat untuk solat 2 rakaat jika dia hanya membaca hadis sahih, membaca Al-Quran dan juga hadis sahih di hadapan Bukhari dan juga Muslim. Dia tidak akan dapat sembahyang 2 rakaat. Dia tidak akan tahu macam mana untuk hukum seperti mana yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis. Dia tidak tahu bagaimana untuk sujud dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Untuk melaksanakan 2 rakaat saja hanya berpandukan pada Al-Quran dan juga hadis sahih, mustahil seseorang dapat melakukan. Dengan hanya berpadukan pada Al-Quran dan juga hadis sahih, seseorang tidak tahu mengetahui hukum membaca ta'awuz dalam solat, membaca amin perlu perlahan ataupun kuat, tidak tahu apakah hukum menyembelih kerbau untuk korban, apakah syarat-syarat kepada haiwan yang untuk dikorbankan ketika musim korban. Dia tak akan jumpa dalam Al-Quran, tak akan jumpa dalam hadis sahih. Apakah hukum kencing berdiri? Dalam hadis sahih dan Bukhari ada kata Rasulullah kencing berdiri. Maka bagaimana seseorang atau ulama dapat mengetahui hukum yang sebenar? Apakah hukum minum air kencing unta? Dalam Bukhari ada kata Nabi SAW perintahkan daripada kaum Munayyiin untuk minum daripada air kencing unta. Jika tanpa perbahasan dan juga diskusi ulama yang membawa fiqh kepada kita, kita tidak akan faham apakah hukum sebenar daripada minum air kencing unta, yang mana ini terdapat dalam hadis sahih Bukhari. Bukan hukum minum berdiri yang juga ini dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Maka seseorang manusia yang tidak mempunyai ilmu ijtihad, tidak mencapai kepada darjat keilmuan, maka dia perlu kepada ulama untuk menerangkan kepada dia yang diambil daripada Al-Quran dan daripada hadis sahih.
Tidak ada seorang yang boleh melepaskan dirinya. Kalau dia bukan ahli ilmu, dia perlu mengikut kepada ahli ilmu yang mempunyai autoriti. Kerana dua ulama, kenapa tak terus ambil Quran dan hadis sahih? Kerana saya percaya bahawa mereka adalah pemegang sanad dan rantaian keilmuan sehingga ke Rasulullah. Mereka adalah majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan saya meletakkan keyakinan bahawa mereka adalah pemegang autoriti dalam ilmu ini. Dan saya tidak akan percaya seseorang yang tidak mempunyai sanad keilmuan dan mengaku dia mempunyai autoriti ilmu untuk menafsirkan Quran dan hadis sahih, untuk mengistimbat hukum, untuk mengeluarkan hukum. Suatu kesesatan yang akan memisahkan manusia. Jika dia mengedepankan ulama, bagaimana dia dapat mengetahui Al-Quran yang berada di hadapannya adalah Al-Quran sebagai kitabullah. Jika tidak ada autoriti di kalangan ulama, dia ingin terus ambil Quran dan juga hadis sahih. Baik, siapa yang mengatakan di hadapannya Al-Quran ini sebagai kitabullah? Adakah dia mendapat wahyu terus kata yakin bahawa ini adalah kitabullah, ini adalah kalam Allah? Siapa yang mengatakan hadis Bukhari dan Muslim ini sebenar-benar datang daripada Rasulullah? Bukankah itu daripada ulama? Jika tidak ada autoriti di kalangan ulama, maka kita boleh katakan bahawa kalau begitu ulama sebelum kamu mungkin berdusta kepada kamu. Dia membawa satu kitab yang lain dan berkata ini Bukhari Muslim. Bagaimana? Jadi kita tanyakan kepada mereka, bagaimana kamu mengatakan Bukhari dan Muslim ini kamu yakin bahawa ini adalah perkataan Rasulullah? Mereka juga akan mengatakan sebab ada autoriti, kami percaya autoriti ulama sebelum itu. Kerana kami juga mempunyai autoriti dan ulama kami yang daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membawa generasi daripada generasi sahabat, daripada tabi'in, yang mereka merupakan majoriti daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah setiap zaman dan juga setiap generasi. Bagaimana kamu yang datang yang terakhir ini yang kemudian boleh mengatakan kami terus kompak kepada Al-Quran dan juga hadis sahih? Padahal pengumpulan kepada hadis-hadis sahih adalah lebih kemudian daripada pengumpulan fiqh, daripada pembentukan fiqh itu sendiri. Yang mana ulama-ulama fiqh mereka lebih hampir kepada zaman sahabat dan juga zaman Rasulullah SAW. Mereka lebih hampir daripada pembukuan kepada dan juga periwayatan hadis-hadis sahih. Maka untuk mengatakan Imam Syafi'i melakukan doa kunut ketika subuh, dikatakan tidak ada doa, tidak ada dalam hadis yang sahih, maka perlu diperhatikan semua hadis-hadis yang telah dihafal oleh Imam Syafi'i dan semua hadis yang boleh dibaca agar benar-benar kita mendapati bahawa tidak disunatkan bacaan doa kunut ketika solat subuh. Hadis sahih ini datang selepas daripada Imam Syafi'i. Maka perkara ini berbalik kepada sejarah. Seorang perlu memahami sejarah bagaimana pembentukan fiqh di zaman mana ini yang berlaku, dan bila pembentukan dan juga pengumpulan hadis-hadis sahih dan di zaman mana ini yang berlaku. Imam Bukhari yang memulakan pengumpulan hadis sahih memulakan zamannya ketika akhir Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang terakhir daripada 4 mazhab. Barulah pengumpulan hadis dimulakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan Imam Bukhari dan juga Kutubus Sittah, Imam Kutubus Sittah, imam yang mengumpul 6 hadis yang besar dalam hadis, mereka tidak mengumpulkan untuk membentuk satu mazhab yang baru. Hari ini apabila orang mengatakan ikut Al-Quran dan juga Sunnah, mereka merartikan Sunnah itu sebagai hadis sahih. Dan kita katakan hadis sahih itu apa? Bukhari dan Muslim. Dan begitu bagaimana dengan para sahabat? Zaman mereka tidak ada lagi Bukhari dan Muslim, kerana itu yang dimaksud dengan sunnah. Kerana dimaksud Al-Quran dan sunnah. Bagaimana zaman tabi'in? Sebab Imam Bukhari hidup pada tabi'in, lepas zaman daripada tabi'in. Bagaimana zaman Rasulullah? Bagaimana zaman sahabat? Bagaimana zaman tabi'in yang tidak ada Kutubus Sittah? Baik, kita akan sambung tertimak syarat-syarat dulu pada minggu yang berikutnya.
kita sampai kisah 157 sedang membicarakan mengenai nafsu. Dan jika dia tidak memeranginya dengan sungguh-sungguh nafsu tersebut, nescaya para pembantunya dan rakyatnya akan hancur sengsara dan Allah akan menyiksanya. Kerana itu maka para malaikat menangisi dirinya. Demikian faedah dari Syekh Suhaimi dan kitab Lubatul Talibin. Nafsu ini adalah salah satu daripada elemen yang kita sebutkan tadi, yang berada dalam diri manusia, yang berbentuk kerohanian dan kebatinan, yang perlu kita berinteraksi dengan nafsu, dan ini adalah musuh yang dekat dalam diri manusia. Ini adalah musuh yang lebih besar daripada syaitan. Beberapa manusia yang melakukan kejahatan dan dia menyalahkan syaitan, padahal musuhnya ataupun pendorong yang paling utama kepada seseorang melakukan kejahatan adalah nafsunya sendiri. Jika seseorang nafsunya kotor, maka hatinya kotor. Hati yang kotor, rohnya rosak, rohnya lemah, rohnya kotor dan cemar. Ini yang menyebabkan anggota zahirnya, matanya, kepalanya dan seluruh anggota zahirnya melakukan perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Kerana percaya hidayah untuk masuk Islam. Dan aku ingin sekali bertanya kepada kamu, apakah sebab dan punca utama kamu meninggalkan aku? Kesini Ali mengatakan, ketika aku hendak membunuh kamu, pembunuhan itu adalah aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lillahi ta'ala. Tapi apabila kamu beludah saja ke wajah aku, maka nafsu amarah aku naik, perasaan marah dan barang aku naik, sehingga aku dapati bahawa jika aku bunuh kamu, pembunuhanku ke atas kamu bukan lagi kerana Allah, tapi kerana nafsu aku, kerana kemarahan aku kepadamu, bukan lagi kerana Allah. Maka aku meninggalkan penuh kamu, aku cari musuh yang lain yang boleh bunuh dengan lillahi ta'ala. Kerana Allah berikan cahaya hidayah kepada musuh Islam tadi. Walhasil satu kisah yang menerangkan bagaimana pentingnya seseorang melawan nafsu walaupun dalam medan peperangan, dalam jihad yang besar. Tapi Sayyidina Ali memahami konteks dan ilmu yang dipelajari daripada Rasulullah SAW, itu berjihad melawan nafsunya adalah lebih besar daripada jihad membunuh musuh tersebut. Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan insyaAllah dan memerangi nafsu kita, sehingga kita berjumpa jalan untuk menuju sehingga sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada uritan dan juga hubungan nafsu yang kita masih terperangkap dengannya, yang menjadi kegelapan dan kezuluman pada roh dan hati kita. Kita ada soalan, adakah dikirim masih guru jika ketika sedang mandi wajib dia memegang kemaluannya, itu tujuan untuk menyucikannya? Baik, ketika dia mandi wajib dan dia memegang kemaluannya di tengah-tengah mandi wajib, tapi apabila dia menghampiri untuk menghabiskan mandi wajib, dia tidak lagi pegang. Setelah selesai mandi wajib dan di akhir mandi wajib tersebut dia tidak memegang kemaluannya, maka ada sekecilnya terangkat sekali. Soalan yang berikutnya, mutakhir ini diviralkan video berselawat para habaib di kubur-kubur para salafus saleh. Diviralkan juga video zikir dari kanak hari-hari. Masyarakat awam akan keliru dan membuat berbagai-bagai komen dalam FB dan WhatsApp minta pencerahan dari Ustaz. Pencerahan dari Ustaz. Maka apa yang telah diviralkan, maka ia perlukan satu pentahkikan, satu pencerahan. Dan jawapan untuk perkara ini adalah panjang untuk menerangkan bagaimana hukum menjarahi kubur para salafus saleh, dan ini telah dijawab oleh ulama-ulama yang terdahulu, dan juga mengenai tarekat Naqsyabandi
tarekat Naqsyabandi mempunyai berbagai pecahan dan juga berbagai cabang daripada tarekat Naqsyabandi, dan salah satu daripada tarekat yang telah difatwakan oleh Jakim sebagai yang menyalahi, maka kita melalui apa yang telah difatwakan oleh Jakim. Tetapi baru-baru ini saya dapat duduk dengan pegawai berdasar tarekat di Negeri Sembilan, yang mana itulah salah satunya negeri yang di dalam pejabat agamanya mempunyai pendaftaran tarekat dan menjaga dan menyediakan serta menyelaraskan perjalanan tarekat dalam Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan kita semua, Negeri Sembilan adalah sebuah negeri yang kecil tapi hidup dengan amalan-amalan tarekat, penuh dengan tarekat. Sehingga dalam negeri yang kecil itu pejabat agamanya menumpukan pegawai daftar tarekat. Dan saya sendiri telah melihat senarai tarekat-tarekat yang berada di dalam pendaftaran mereka, di antaranya adalah tarekat Naqsyabandi. Dan seseorang itu boleh melihat bagaimana video ini disebarkan di atas maksud fitnah, di atas maksud termahan. Dan seseorang itu bukan ilmu untuk mentahkikkan perkara tersebut, dan jangan sampai cepat untuk mempercayakan apa yang telah disebarkan, bukan sahaja mengenai perkara ini, tetapi mengenai apa sahaja dan siapa sahaja yang disebarkan dalam media massa, dalam FB, dalam internet. Jangan cepat percayakan apa yang disebarkan dan diviralkan. Lebih baik kita mengambil kepada sikap pending atau tawakuf. Saya tidak tahu mengenai perkara ini. Mungkin perkara ini dibuat dengan cara yang begini, dipotong dan di-createkan videonya sehingga menyebabkan ia menjadi punca fitnah dan sebagainya. Maka seseorang itu lebih baik dia berdiam diri dan tidak memberi komen kepada apa-apa yang terlibat, melainkan kalau dia memberikan suatu jalan penyelesaian ataupun jalan penentuan daripada apa yang disebarkan ataupun difitnahkan. Kalau komennya itu boleh menyebabkan perpecahan dan juga pertelingkahan, maka lebih baik ditinggalkan. Jika kita berniat untuk menerangkan yang kebenaran tanpa kita memaki orang lain, tanpa kita mencaci, tanpa kita membuat komen dengan nada merendahkan orang lain, maka silakan untuk menerangkan ucapan yang baik tanpa kita merendahkan orang lain, tanpa kita merendahkan usaha atau jemaah yang lain. Walaupun kita rasa dia sesat, maka kita perlu meraihkan perbezaan yang dia alami. Walaupun dia tidak beradab, tapi tidak bermakna kita perlu jawab komennya dengan cara yang tidak beradab. Kerana ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang datang sekali dengan adab. Jika kita tidak dapat komen dengan adab, jika tidak dapat komen dengan akhlak, maka itu baiknya terus komen di dalam. Tinggalkan komen. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، لا إله إلا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، لا إله إلا الله. Majelis daun
Darul Mujtaba terdiri para jemaah mengharap ampunan dosa ke dunia Allah Ta'ala. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah yang Maha Tinggi, di sini kami berdiri mengharap redha-Mu Rabbi, ke dunia Allah Rabbi. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah yang Maha Tinggi, di sini kami berdiri mengharap redha-Mu Rabbi sampai akhir hayatku nanti. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. La ilaha illallah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه اهلنا وقرابات لنا فينا مع اهل كل انثى وذكر رب وفقنا فيهم لما ترتدي كون فينا الكرما رب اغفر كل هدانا دائما وافدا اشقياء العلماء نهضى بالخير والكفار من الشر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا من رب أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي تغفر المن واغفر أسوء أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى أصحاب المصائب نورا اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اشركنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فأتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الإسلام وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين بربك بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه إجابة الشيخ والأمر بالإله في الفرق والتنام. الفاتحة للقبول وتمام كل سوء ومأمون مستهل شمزان ونبات في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع العافية والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيف ولا عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
telah selesai majlis jalsah dan mustabah pada hari ini. Di sama-sama pada jemaah didoakan mudah-mudahan Allah SWT berikan kesihatan dan keafiatan kepada guru kita akan menjadi wazir al-Mahari. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan amal beliau, mudah-mudahan Allah SWT tambahkan manfaat kepada beliau dan juga manfaat kepada kita insyaAllah. Jadi majlis jalsah dan mustabah akan disambung pada minggu hadapan di tempat yang sama dan waktu yang sama. Jadi jemaah yang berkembangan boleh hadir ke majlis taklim Darul Muhibin di Surau Nurul Ihsan di Taman Desa Kawan insya-Allah. Ini untuk majlis dengan tasbih al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Cabut